wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih ya kepada kekanda saya, ustazah, ibu-ibu, akak-akak, adik-adik yang saya kasih sekalian. Jadi alhamdulillah ya, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk berada di hari-hari di bulan Ramadan ya. Satu bulan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat, para salafus saleh, kerana di dalamnya penuh dengan orang kata apa, kebaikan-kebaikan ya. Kita buat amalan yang sunat dapat pahala wajib. Kita buat amalan yang wajib diganda-gandakan pahala sampai 70 kali ganda dan lebih lagi lah. Termasuklah antara amalan yang wajib kita tahu iaitu belajar mengaji, belajar, terutama belajar Al-Quran. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita buat. Jadi bayangkan berapa banyak pahala yang Allah nak bagi pada kita. Jadi bersyukurlah ya. Alhamdulillah. Jadi ibu sekalian, insya-Allah hari ini kita sambung satu ayat sahaja ya, ayat 47 daripada surah Yasin ya. Baik, seperti biasalah kita baca sama-sama dulu ibu-ibu ayat ini, satu ayat je. Mungkin boleh baca sama-sama dengan saya lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, walaupun saya tak dengar suara ibu-ibu tapi saya tahulah bacaannya cukup baik ya. Alhamdulillah. Baik, kita tengok maksud ayat dulu ibu-ibu ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni dikatakan kepada musyrikin Quraisy, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan, dermakan sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu. Dermakan untuk siapa? Infakkan untuk siapa? Kepada orang yang fakir ya, dalam kalangan mereka, dan sebahagian menyebut dalam kalangan orang mukmin. Qala alladhina kafaru, bila diminta supaya mereka menginfakkan rezeki mereka, harta mereka, mereka berkata, orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman dengan keadaan, dengan tujuan mengejek. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, dia kata, patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah ia akan memberinya makan. Maknanya mereka ni mengejeklah. Kata kamu ni beriman kan, Tuhan kamu ialah Allah, kamu ni tidak menyekutukan Allah, takkanlah Tuhan tak boleh bagi kepada kamu limpah kurnia rezeki kan, takkan kami ni nak bagi, macam mengejek. In kuntum illa fi dhalalim mubin, kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah ya, kita tengok sebenarnya antara ujian yang Allah nak uji manusia ni macam-macam. Ada Allah uji manusia dengan kesusahan. Jadi bila diuji dengan kesusahan, yang patut kita lakukan, yang pertama sabar, yang kedua kena redha kan, kemudian berharap dengan Allah. Itu ramai diuji dengan susah.
Jadi bila diuji dengan susah, kadang-kadang kita boleh bersabar, kebanyakan boleh bersabar. Bila susah kan boleh bersabar, boleh redha kan. Tapi ada juga sebahagian daripada ujian, iaitu Allah uji dengan kekayaan, kemewahan, kesenangan, kesihatan yang baik kan. Sebagaimana sebenarnya Allah uji kepada kaum musyrikin itu, sebahagian besar daripada mereka ini hidup mewah, dilimpahkan rezeki kan. Jadi itu adalah ujian. Apabila dilimpahkan rezeki, bagaimana Allah nak mendidik kita ialah melalui kita menginfakkan harta yang kita mungkin kita cari bersungguh-sungguh, yang kita sayang bersungguh-sungguh tadi, kita perlu berkongsi dengan orang lain. Jadi ada orang bila diuji dengan susah, dia okey. Maksudnya dia boleh menghadapi ujian tersebut. Ada sebahagian daripada orang bila diuji dengan kesenangan, gagal dia. Dia menganggap kesenangan itu hasil usaha dia sendiri, sehingga bukan hanya infak yang sunat tidak ingin diberikan, malah infak yang wajib pun kadang-kala dia cuba mengelak. Kerana apa? Kerana itu ujian sebenarnya. Kesenangan itu ujian, kemewahan itu ujian, malah dalam kehidupan kita ibu-ibu kan, kesihatan yang baik juga ujian. Bila kesihatan kita menurun, kita sakit, kita bersabar, kita dapat pahala kerana kita bersabar menahan sakit dan sebagainya kan. Tapi bila Allah bagi kita sihat, sedar tak sedar sebenarnya Allah uji kita tu. Dengan sihat ni, kamu buat apa? Kan? Ada tak kamu boleh semayang dengan elok tu kamu semayang? Kan? Kita masa kita sakit tu tinggal, ya Allah, sembuhlah aku. Kan? Bila dah sembuh nanti aku nak pergi tarawih, aku nak pergi masjid, aku nak mengaji, kita kata kan, mengadu dengan Allah. Tapi bila Allah bagi sembuh, tak apalah, nantilah. Rupa-rupanya, sedar tak sedar ya ibu-ibu ya, kesusahan itu ujian, malah kesenangan juga adalah ujian. Ada kalanya kita mampu berdepan dengan ujian susah, tapi kemungkinan kita gagal apabila kita menghadapi ujian senang dan mewah kan. Baik, walaupun dalam ayat ini menceritakan tentang situasi yang berlaku kepada musyrikin Quraisy, tetapi kita boleh mengambil banyak pengalaman, banyak pengajaran, tadabbur kita daripada ayat ini. Jadi ibu-ibu kita tengok apa benda yang berkisar yang boleh kita ambil pengajaran dan tadabbur daripada ayat ini. Yang pertama berkaitan dengan sedekah lah. Allah. Terutama di bulan Ramadan ini, kita bersedekah ni ibu-ibu diganda-gandakan pahala sedekah kita ni. Dia berbeza kalau pada bulan lepas kita sedekahkan setiap hari pada masjid surau, kita bank in ke dalam akaun masjid ataupun apa-apa benda kebajikan yang kita buat tolong orang, memang kita digandakan pahala sedekah kita. Tapi di bulan Ramadan diganda-gandakan lagi pahala. Sebab itu orang yang meninggal, dia minta dengan Allah dikembalikan semula ke dunia, ibadah ataupun amalan yang mula-mula dia nak buat. Ibu-ibu tahu apa dia? Adakah dia kata aku nak balik ke dunia, aku nak semayang ya Allah, aku nak puasa ya Allah, mula-mula yang diminta. Dia minta apa? Fa'as-saddaqa. Dia minta ya Allah kembalilah aku semula ke dunia, aku nak bersedekah. Nak bagi tahunya Allah besarnya pahala sedekah ya. Rasulullah tiba di bulan Ramadan, bermurahnya baginda Nabi seumpama angin yang bertiup, seumpama air yang mengalir. Maknanya Allah, baginda Nabi sangat-sangat pemurah, terutama di bulan Ramadan. Dan Rasulullah amat susah hati kalau ada orang datang minta sesuatu daripada Nabi. Pada ketika itu baginda tidak ada apa-apa untuk diberi. Baginda sangat susah hati. Sehingga pernah ditegur oleh para sahabat, pernah ditegur oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah kita ini melakukan kebaikan setakat yang kita mampu ya Rasulullah. Pada ketika ini waktu kita tak ada, nak macam mana ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap juga menunjukkan rasa susah hatinya. Sehinggalah bila dah memiliki sesuatu dihadiah, maka baginda sangat bergembira. Kenapa? Nak bagi
hadiah tersebut nak infakkan kepada orang-orang yang lain yang lebih susah, kan. Jadi para sahabat ni berkaitan dengan infak ni, Allah, kita bila kita dengar kisah-kisah mereka, kita rasa amat malu, kan. Contohlah kita kata dalam satu peperangan sebelum pergi berperang tu, kalau tak silap saya, peperangan Tabuk, ya, dalam keadaan ekonomi umat Islam yang agak merosot pada ketika itu, para sahabat ini apa yang ada mereka infakkan untuk agama. Datang Saidina Umar, dia bagi separuh daripada harta dia yang dia ada untuk agama. Allah, separuh daripada harta. Maknanya, bandar kalau dah dalam bank, kita ada berapa? Ada 500,000 kita kata. 250,000 tu, bagi macam tu je. Oh, separuh daripada harta. Sayyidina Abu Bakar datang, dia bagi semua yang dia ada. Sehingga kan Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu? Dia kata, yang tinggal pada aku Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Dia seolah-olah kalau kita pergi masjid hari ni, kita bawa beg duit, kan? Kita letak satu beg duit tu dalam dalam tabung tu. Kita ambil IC dengan lesen je. Kan? Yang lain tu bagi. Dengan kunci-kunci kereta kita bagi. Seolah-olah macam tu lah nak cerita betapa pemurahnya para sahabat, kan? Kan? Jadi dalam berkaitan dengan infak ini ada beberapa perkara lah, iaitu sedekah, kita katakan infak sebagai pada sedekah. Sedekah apa dia? Konsepnya sedekah meliputi apa-apa pemberian atau amal kebaikan dari segi rohani atau fizikal. Itu sedekah. Maknanya sedekah itu sama ada benda yang material, yang biasa orang bagi duit ke apa ke, harta ke, itu pun sebahagian daripada sedekah. Selain daripada yang berbentuk fizikal, sedekah juga boleh berlaku dari bentuk yang lain. Kita tak ada duit, katakan, tapi kita boleh bagi bantuan tenaga. Kita bantu, pun sedekah. Kita mungkin pada ketika itu kita tak ada aset, tapi kita ada kepakaran. Kita menginfakkan kepakaran kita, itu pun sedekah. Apa sahaja benda yang memberi manfaat sebagai pemberian atau amal kebajikan yang kita bagi, sama ada perkhidmatan kita, idea kita, nasihat kita, ilmu kita, mungkin lebih-lebih lagi material yang kita ada, itu adalah sedekah. Baik, ada beberapa istilah yang biasa dikaitkan dengan infak ni. Satu, yang pertama sedekah tadi. Yang kedua ini sedekah, infak dan juga wakaf. Kan? Saya tahu ibu-ibu depan saya ni jenis berduit ni. Jadi tak sabar nak bagi infak untuk agama ni, kan. Yang pertama sedekah. Apa dia sedekah? Pemberian atau amal kebaikan yang diberikan dalam bentuk rohani dan fizikal. Ini salah satu daripada definisi lah. Itu kita faham, oh ini sedekah. Satu lagi infak. Istilah infak apa dia? Membelanjakan harta kepada yang berhajat. Kita belanjakan harta kita, infak lebih pada harta kepada yang berhajat. Seperti apa? Infak yang wajib, zakat. Kita ada wang simpanan, bila dah cukup haul, cukup nisab, kita kena keluarkan. Kita ada simpanan macam emas, bila cukup haul, cukup nisab, kita keluarkan. Jadi zakat yang kita keluarkan. Jadi zakat itu sebahagian daripada infak. Ia adalah infak yang wajib. Ada maknanya bila kita keluarkan zakat, sebenarnya kita bukan keluarkan harta kita. Harta itu adalah harta orang lain. Hak orang lain. Jadi kita bagi pada dia. Bayangkan Allah parking pada kita sebahagian harta orang, kemudian kita bagi balik kepada empunyanya, iaitu orang fakir dan orang miskin. Walaupun bukan harta kita, sebenarnya konsep zakat tu, kalau kita anggap zakat itu adalah harta kita, salah. Zakat yang kita perlu keluarkan sebenarnya bukan harta kita, harta orang susah. Cuma Allah parking dekat akaun kita, dekat kita punya aset kita. Jadi kita keluarkan, kita bagi balik kepada empunya diri. Walaupun kita bagi harta dia, Allah tulis kepada kebajikan dan pahala untuk kita. Itu uniknya agama kita ni. Kan? Zakat kata. Kemudian nafkah. Nafkah pun terutama bagi orang lelaki, dia ada tanggungan. Kita bekerja siang malam, kan?
dapat gaji, dapat orang kata duit, kemudian daripada duit tersebut kita belanjakan untuk kehidupan isteri kita, belanjakan untuk anak-anak kita belajar, walaupun itu tanggungjawab kita, tapi yang kita keluarkan itu sebenarnya nafkah ataupun infak, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah kan. Kita dia ingat, oh ini memang tanggungjawab aku, jadi aku kena kerjalah. Kemudian aku kena orang kata jaga dan pelihara lah anak isteri aku, kita katakan. Kita ingat itu biasa-biasa. Rupanya kita kerja, kita keluarkan untuk perbelanjaan keluarga, kita dapat pahala infak. Allah kan. Lebih-lebih lagi bila Allah uji ketua keluarga tadi dengan kesusahan keuangan kan, terpaksa kerja sampai sekarang ni, orang duduk KL ni ibu-ibu Allah, anak-anak muda kita, saya pun ramai student-student yang baru bekerja, kadang-kadang yalah dia punya pendapatan itu sudah agak sederhana, kemudian perbelanjaan di KL ini Allah berat, kita faham sangat kan. Dengan sewa rumahnya, dengan tolnya, nak kena ada kenderaannya, kalau dah ada anak nak kena hantar nurserynya, sebulan tu kadang-kadang tak cukup dia punya gaji yang dia ada. Kadang dia terpaksa buat 2 kerja, ada yang petang tu buat Grab. Ramai anak-anak muda kan, tapi perjuangan dia untuk keluarga dia, sebenarnya perjuangan tersebut sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu masa ibu Rasulullah ni balik daripada peperangan Khandaq ke peperangan Tabuk. Nabi singgah di satu perkampungan. Para sahabat yang Muslim ini bersalaman dengan Rasulullah. Bila Rasulullah bersalam dengan seorang lelaki tu, tapak tangan lelaki tu kasar, menunjukkan dia kerja yang berat. Kan baginda pegang tangan tersebut, Rasulullah cium tangan yang kasar tersebut. Jadi terkejut dia. Rasulullah kata tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Allah, betapa orang yang bekerja keras untuk menjaga, untuk memberi makan kepada anak isteri kan, untuk anak-anak belajar, itu merupakan satu perbuatan yang sangat-sangat mulia. Jihad pada jalan Allah. Jadi itulah. Jadi tak sia-sia sebenarnya apa yang kita belanjakan untuk anak isteri kita. Itu baru sedekah. Infak yang ketiga yang dikaitkan dengan nafkah tadi kan, infak tadi kan, iaitu wakaf. Wakaf ini apa dia? Menahan harta yang boleh diambil darinya manfaat beserta mengekalkan ain harta tersebut. Kita fahamlah, makna kita ada harta, kita wakafkan. Contoh kita ada tanah, kita wakafkan untuk masjid, ataupun kita macam-macam lah, kita benda-benda yang kekal penggunaan tersebut, manfaat kepada umum. Walaupun kita boleh memiliki harta tersebut, tapi kita bagi pada mereka. Itu merupakan wakaf. Jadi ini juga merupakan satu amal baik yang sangat-sangat dituntut oleh agama. Bila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Maka terputuslah amalan. Mana dah tak ada pahala. Bila nyawa sampai di halkum, dah terputuslah kita punya amalan. Tapi ada amalan yang sentiasa berpanjangan. 3 benda tu kan. Apa dia? Ilmun yuntafa'un bi, sedekahun jariyah yang pertama dulu, sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan, termasuk wakaf, termasuk infak, apa benda yang berpanjangan. Sedekahun jariyah wa wala ilmun yuntafa'un bi, ilmu yang memberi manfaat. Ibu-ibu pandai mengaji, contoh ajar pada anak baca Quran, anak tu boleh mengaji dengan baik. Setiap kali dia mengaji, setiap kali dia baca Quran, dia dapat pahala dan ibu dapat pahala. Dan setiap kali bila dia beramal dengan amalan yang kita ajar, masuk dalam akaun pahala kita, dan tidak terkurang pun akaun pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bayangkan ibu-ibu ajar cucu baca Quran, ibu ajar cucu berdoa, ajar cucu benda yang baik. Setiap kali benda yang baik tu dia buat, dia dapat pahala dan kita pun dapat pahala juga. Bila dia ajar pula pada orang lain, pun orang tu dapat pahala, dia dapat pahala dan kita juga dapat pahala. Allah. Jadi berinfaklah, sama ada dari segi material ataupun secara perkhidmatan dan sebagainya lah, benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada agama ini. Jadi itulah terutama di bulan Ramadan. Saya ada seorang kawan tu,
Kadang-kadang duduk bersembang, nampak dia suka, nanti antara orang yang suka infak lah. Dan selalu juga saya mana kata, apa nama kunci yang abang ni suka sangat, saya nampak suka infak. Oh, dia kata banyak kelebihan, dia kata. Antara dia kata bila sering kita berinfak ini, Allah memurahkan rezeki kita. Memang betul pun. Dengan kita bersedekah itu banyak kelebihan. Antaranya yang saya kumpulkan daripada Quran dan juga hadis-hadis Nabi itu, ada berapa ni 10 kelebihan kita bersedekah dan berinfak. Yang pertama, kelebihan harta tidak berkurang. Memang betul pun. Harta tidak berkurang. Kalau kita pergi interview, kita pergi tanya orang yang gelandangan. Contoh kan ada di KL yang gelandangan ramai. Kadang pelajar-pelajar saya dia buat program. Apa nama bulan puasa terutamanya sahur pada gelandangan kan, bagi sedekah macam-macam lah. Dekat nak raya banyaklah dia punya program-program tu. Kalau kita tanya dia, okey encik, kenapa encik boleh jadi sampai macam ni? Kan macam-macam jawapan dia, terlibat dengan dadah lah, apalah benda ni kan. Tapi kita tak pernah dengar pun dia kata, oh saya dulu banyak harta kerana saya banyak bersedekah lah saya jadi macam ni. Kita tak akan dengar. Betul tak? Tapi kalau orang yang kaya raya, kita tanya dia, oh Datuk, boleh tak Datuk kongsi macam mana Datuk boleh sampai ke peringkat macam ni? Antara jawapan yang kita tak akan miss ialah dia gemar bersedekah. Jadi percayalah, harta tidak akan berkurang daripada bersedekah. Ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Lagi apa lagi? Memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ni saya reka-rekakanlah. Apa lagi? Bukti keimanan kepada Allah. Dengan bersedekah itu membuktikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari itu, syurga ni ada banyak pintu. Salah satu pintunya lah pintu sedekah. Bagi orang yang orang kata apa? Gemar bersedekah, pintu sedekah akan memanggilnya, menjemputnya untuk masuk ke syurga. Kita buat yang gemar puasa fardu dia jaga betul-betul, puasa sunat dia iltizam dan istiqamah, pintu rayyan akan panggil. Ada satu golongan lagi, pintu sedekah akan memanggilnya. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Apalagi dengan bersedekah menghapuskan dosa. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Dengan bersedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin ada dosa yang kita terlupa, kita terlalai, kita tak sengaja, dosa-dosa yang kecil kan. Dengan kadang kita tak taubat, kadang kita memandang remeh, tapi dengan kita bersedekah, sedekah itu menghapuskan dosa. Hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, dengan bersedekah selamat dari musibah. Kemudian apa lagi kelebihannya? Mendapat naungan di hari akhirat. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Ubat kepada penyakit, apa dia? Sedekah. Kalau sakit lama, berubat macam-macam, operation dah banyak kali tapi tak hilang-hilang juga, banyakkan bersedekah. Bersedekah itu ubat kepada penyakit. Hadis riwayat daripada At-Tabarani. Apa lagi? Ini yang paling kita minta sangat-sangat, menjauhkan daripada api neraka. Sedekah itu menjauhkan kita daripada api neraka Allah. Yang terakhir, terlindung dari mati dalam keadaan yang buruk. Jadi kita duk minta setiap masa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu doa kita. Itu doa yang kita minta. Antara perkara tindakan kita, perbanyakkan sedekah. Orang yang banyak sedekah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini saya baca secara ringkas-ringkas. Paling kurang kita tahu banyak kelebihan bersedekah yang saya sempat jumpa dalam hadis, dalam ayat Quran, 10 kelebihan. Mungkin banyak lagi. Jadi rajin-rajinlah kita, ringan-ringankanlah tangan kita untuk bersedekah. Ramai saya jumpa, dia kata dalam sehari bulan Ramadan ini
paling kurang dia kata 2 kali dia akan bersedekah, paling kurang, mungkin lebih lagi. Dia kata setiap hari dia dah siap, sebelum bulan puasa dia dah siapkan dengan sampul-sampul. Satu sampul RM50 ke, RM100 ke, RM20 ke, RM10 berdasarkan kepada kemampuan. Dia kata apa? Saya pagi saya akan bagi sedekah subuh. Kita tahu kelebihan sedekah subuh. Dia kata malam pun saya tak akan miss, setiap malam saya akan bagi. Kenapa? Dia kata saya nak kelebihan sedekah bulan Ramadan, sedekah subuh, semua orang tahu. Malam kenapa? Malam dia kata kalaulah masa kita bagi sedekah pada malam tersebut terkena Lailatul Qadar, kan digandakan amalan lebih daripada 1000 bulan. Jadi maknanya kalau terkena, maknanya seolah-olah malam ni kita bagi RM20, RM50 dekat masjid surau ataupun dekat orang susah, cleaner dan sebagainya kita bagi kan. Jadi terkena Lailatul Qadar, seolah-olah malam besok kita bagi, malam lusa kita bagi, sehingga 80 tahun lebih kita bagi. Bukankah itu satu kelebihan? Allah, dia fikir sampai macam tu, ya? Betul lah maknanya. Nak bagi tahu bahawa ramai orang kita ni gemar berinfak, terutama di bulan Ramadan. Jadi antara tip yang kita boleh buat, sedekah yang biasa kita bagilah, sedekah yang biasa. Kemudian sedekah kalau boleh siang pun kita bagi, malam kita bagi untuk merebut kelebihan-kelebihan, kan? Jadi itulah, jangan pula kita ni kadang-kadang ketat nak bagi sedekah. Ada satu cerita tu, dia pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat orang kerja sekarang ni kan, kalau KL dia kerja, dia hari Jumaat kerja, jadi pakai baju Melayu. Sebelah kanan, kocik sebelah kanan RM50. Untuk apa tu? Untuk biryani gam lah lepas Jumaat. Sebelah kiri RM1. Daripada awal kerja sampai nak pencen RM1. Untuk apa? Dia kata masuk tabung lah. Yang biasa tabung bergerak tu kan. Biasalah hari Jumaat ni, dan di masjid tu hari Jumaat tu terutama masa khutbah, tempat yang paling syok untuk tidur. Jadi dia pun biasa terlelap kan. Dia pandai bila dia ngantuk tu, bila dah tunduk ke bawah tu dia buat angguk kono dengar khutbah lah tu. Biasa dia kata tabung datang daripada sebelah kiri. Jadi dia akan seluk kocik sebelah kiri, masuk dalam tabung RM1. Tabung tu berjalan ke sebelah kanan. Hari tu mungkin dia tertidur, tabung tu dah ketuk dia punya lutut sebelah kanan. Makna tabung datang daripada sebelah kanan hari tu. Biasa tabung sebelah kiri. Jadi dia pun lalu keluarkan kocik sebelah kanan. Sebelah kanan berapa ringgit tadi? RM50. Masuk dalam tabung. Lepas tu tengok tabung tu bergerak ke kanan. Kata, kenapa tabung ke sana? Aku dah bagi RM50 ni. Habislah dia kata. Kalau dekat, ambil baki. Ni cerita. Dia kata, kalau macam tu RM50, 50 Jumaat dah tak bagi. Kira qada yang tu. Allah teruk sangat. Ini cerita-cerita. Tapi maksudnya, maknanya itulah, kita janganlah sampai maknanya lihat untuk memberi infak dan memberi sedekah, kerana sedekah itu banyak kelebihan, ya. Kalau nak kaya, bersedekahlah. Jadi itulah antara kesimpulan, ya, tadabbur ayat ke-47 kita pada pagi ini, di mana Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, bila dikatakan kepada mereka, infaklah dengan apa yang disediakan oleh Allah. Orang kafir ini tak nak dia, tapi kita orang beriman, maknanya kita sentiasa bermurah hati, menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira memadailah dulu, ya, ibu-ibu, untuk pagi ini. Mudah-mudahan sedikit pengisian yang kita kongsi sama-sama ini boleh memberi manfaatlah kepada kita semua. Ini antara kelebihan infak pada jalan Allah yang sempat saya ambil daripada analisis lah hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin banyak lagi kelebihan yang lain yang kita sama-sama boleh beramal. Ya, saya rasa cukuplah setakat ini untuk pagi ini, Ustazah, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Saya serahkan kembali Ustazah. Alhamdulillah, jazakallah khairan al-fadhil Ustaz Dr. Nur Razi atas kesudian berkongsi ilmu kita pada pagi ini yang cukup bermanfaat bagi kita.
bagaimana kelebihan bersedekah, berwakaf dan juga berinfak itu. Dan janji Allah itu memang benar-benar menepati apa yang kita perlukan di atas kehidupan di dunia ini untuk bekalan kita di akhirat kelak. Dan Ustaz, kiranya kita boleh tutuplah Ustaz, tangguhkan dulu majlis Ya, ya. ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.